Hello, selamat petang. Petang. Diucapkan kepada semua peserta Teach Smart Malaysia. Saya Genga dari Pahang ingin berkongsi cara bagaimana seseorang guru boleh menjadi pengamal reflektif dengan menggunakan rakaman video. Okay, can we move on to the next step, please? Next slide, please. Okay. Memang teknologi video ini amat berguna dan saya juga bersama dengan ML pernah menggunakan teknologi ini semasa membuat rakaman PDP guru. Alright, ia mempunyai banyak tujuan dan biasanya apa yang berlaku di sekolah ialah berlakunya CPD untuk guru, kemudian PLC, dan selepas PLC amalan cikgu itu dipantau melalui learning walk dan ini diikuti dengan maklum balas learning walk. Tetapi untuk perbincangan lanjut, sebenarnya apa yang berlaku ialah learning walk itu antara pencerap dengan guru, but jarang dibincang dalam kumpulan PLC. Bagaimana penambahbaikan boleh berlaku terhadap amalan seseorang guru. So jadi jika ada rakaman dibuat, ia boleh digunakan sebagai satu instrumen untuk melatih. Untuk membuat refleksi kendiri dengan bimbingan. Alright. Dan pada masa yang sama perkembangan talent lah dapat berlaku. Okay. So jadi biasanya ada guru yang kata, okay, melalui CPD saya telah pun diajar cara ini. Tetapi I still can't get it. Please show me. Alright, itu yang biasanya this one. So jadi melalui pemerhatian, tunjuk cara, modeling, mungkin cikgu yang lain boleh mendapat amalan itu ataupun boleh membuat perubahan kepada pedagogi ataupun strategi yang mereka gunakan. Apabila seseorang cikgu melihat video masing-masing, memang ini akan mencabar emosi sebab you are the focus. Tetapi kita tidak akan memberi fokus kepada guru, tetapi kita memberi fokus terhadap strategi yang digunakan oleh guru, teknik menyoal, bahan resource yang digunakan ataupun cara pentaksiran di bilik darjah. So jadi dalam persekitaran PLC, kalau dapat diwujudkan satu persekitaran yang selamat di mana semua peserta PLC itu dapat memberi pendapat masing-masing, alright, cara penambahbaikan dan dengan mindset yang growth mindset itu, I think banyak kebaikan boleh diperolehi. Can we move on? Next step, next slide please. Okay. So jadi untuk menjadikan ini sesuatu amalan, kita perlu membangunkan budaya ini di sekolah masing-masing. So baru-baru ini masa LO formal, kebanyakan LO cikgu telah pun dirakamkan oleh kaunselor. Dan kenapa rakaman ini dibuat? Ini akan menjadi bahan PLC untuk tahun depan. Right? And pada masa yang sama, guru yang ada teknik yang tertentu, alright, boleh berkongsi dengan ahli penitiannya. Alright. Masa PLC memang ada banyak maklum balas yang boleh diterima dari rakan dan juga cara penyelesaian masalah. Alright, cara untuk penambahbaikan. So jadi kita dapat lihat video, simulasi video itu boleh digunakan untuk pentaksiran dan pembangunan profesional dan pada masa yang sama memberi peluang untuk guru membuat refleksi. Okay, next slide please. Semasa melihat sesuatu video itu, pertamanya fokus kepada apa yang positif, kejayaan cikgu dalam video, rakaman video itu. Mungkin kita lihat satu klip yang tempoh masanya 10 minit atau 15 minit. Alright, what is something special? Apakah kesan wow dalam video itu? Alright, let's celebrate it. Alright.
Kemudian satu bahagian dalam rakaman video yang mungkin boleh menjadi topik perbincangan. Alright, dengan maklum balas yang konstruktif yang diberi. Okay. Dan semua guru, contohnya PLC itu adalah PLC di mana pesertanya adalah ahli panitia. So jadi memang mereka mempunyai minat terhadap mata pelajaran, terhadap rakaman, because maybe dalam video yang berikutnya they would be the focus. Tapi strategi mereka atau PDP yang menjadi fokus. So jadi aspek yang positif dalam PDP itu akan menjadi fokus atau anchor untuk perbincangan. Okay. Alright, could I have the next slide, please? Okay. Now, perbincangan berdasarkan PLC, perbincangan PLC berdasarkan rakaman video. Biasanya bila cikgu berkumpul untuk PLC, mereka berkumpul dengan mempunyai satu fokus. Alright, let us focus. Apakah fokus perbincangan itu? Adakah ia merupakan satu bahagian atau cabaran dalam DSKP atau satu kemahiran dalam PDP yang memerlukan bantuan cikgu yang lain? Is it a questioning technique atau kemahiran itu? So jadi bila fokus itu dapat dikenal pasti, mungkin kita boleh mendapat maklum balas dari cikgu yang lain. Dan bila kita menggunakan cikgu yang lain dalam PLC yang sama, cikgu itu adalah bahan sumber rujukan yang terbaik. Dan ini membantu memperkasakan guru. Right? So jadi fokus yang lain kemungkinan you can focus on cara cikgu memperkenalkan LO dan SE. Ada pelbagai teknik. Cara cikgu memperkenalkan konsep dari konkret ke abstrak. Contohnya dalam mata pelajaran matematik. Alright, kebarangkalian. Alright. So jadi dari konkret ke abstrak, some teachers can do it. Ada cikgu yang boleh membuatnya. Why not we share it through that, right? Atau strategi AFL. So biasanya ada pelbagai strategi AFL. Ada yang berkesan, mungkin ada yang cikgu melakukan tapi tidak begitu berkesan. Why not learn from one another? Apakah strategi AFL yang berkesan? Bagaimanakah cikgu mendapat data itu untuk penambahbaikan strategi cikgu ataupun pedagogi cikgu, dan pada masa yang sama bagaimanakah guru boleh menambahbaikan pencapaian murid. So it's two, for the students, for the teachers, dua-dua, right? Dan let's move on to the last one. Okay, before that, before I conclude my slide, I would like to saya ingin berkongsi bahawa perkongsian video ini boleh dilakukan. Contohnya semasa PKP, guru-guru telah menggunakan rakaman video itu, telah membuat segmen video yang kecil, telah mereka bentuk satu Google Form di mana segmen video diterapkan dalam Google Form dan beberapa soalan terbuka ditanya, dan pada masa yang sama jika juga diterapkan soalan if you are the teacher, jika anda berada di kelas berikutnya, what would you do? Apakah yang cikgu akan buat yang berbeza untuk penambahbaikan? So jadi teknik ini telah pun digunakan masa PKP, telah dibuat secara intra-cluster merentasi 3 sekolah amanah, dan boleh dikatakan 85 to 90% success rate, bermaksud walaupun PKP berlaku, this video, rakaman video atau segmen video itu atau simulasi ini dapat diteruskan. So jadi untuk masa yang biasa itu, rakaman video stimulated recall itu adalah amat berguna kalau PLC itu di PLC berdasarkan panitia mata pelajaran. Gunakan rakaman video, analyze, membuat analisis, membuat penambahbaikan dan membuat refleksi supaya berdasarkan maklum balas dari semua ahli panitia, I think kita boleh memperkasakan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Datin. Saya rasa ini adalah satu pendekatan yang memang berbeza, tetapi saya rasa ada banyak manfaatnya. Cikgu boleh tak
biasa kita semua cikgu ya. Datin, boleh tak saya tanya, Mhm. kalau ada sesiapa di sini yang ingin mengaplikasikan inovasi ini, Ya. apakah cara-cara mereka akan mula? Kerana kita rasa pada masa ini persekitaran yang selamat tu, yang safe Ya. environment yang cikgu kata tadi memang adalah satu faktor yang memang penting. Jadi bagaimana kalau cikgu nak mula? Yes, okay. Untuk membuat PLC first, perlu diadakan norms of collaboration. Apakah peraturan dalam PLC? We need semua peserta adalah peserta yang aktif, mengambil bahagian. Mereka boleh soal, every question adalah soalan yang bagus. Alright, bukan hanya kita highlightkan aspek yang baik, tetapi juga aspek yang perlu penambahbaikan. So the focus is not on the teacher, tetapi kita berfokus kepada strategi, pedagogi, questioning technique atau apa-apa aspek kompetensi pengajaran. Kalau norma kolaborasi itu ditubuhkan dalam PLC dan semua faham tujuan PLC itu, I think ini akan melicinkan proses perjalanan PLC. Ia akan menjadi lebih terbuka, lebih telus dan semua akan mendapat manfaat. Okey, terima kasih Puan.